Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ini saya akan buat satu video yang memangnya saya tak pernah lagi buat video yang macam ni, tapi saya try untuk buat. Dan kalau kirakan waktu sekarang adalah tepat jam ke 12 malam, dan hari ini merupakan malam Jumaat. Dan tadi pun saya dah rasa tak sedap hati buat video ni, dan bulu roma pun dah tegang. Okay, video kali ni saya akan bercerita berkenaan satu kisah seram yang pernah dialami semasa berada di asrama. Okay, mungkin korang yang pernah berada di asrama telah banyak kali alami dan telah banyak pengalaman-pengalaman yang seram semasa di asrama. Okay, kali ini saya hanya nak berkongsi. Okay, mudah-mudahan segala perancangan untuk video malam ni berjalan lancar. Dan sebelum tu, jomlah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk semua guru-guru kita, semua sahabat-sahabat kita, dan mereka yang telah meninggal dunia. Okay, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai sudah kita menghadiahkan Al-Fatihah buat guru-guru kita, rakan-rakan kita, dan mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Okay, insyaAllah sekejap lagi saya akan memulakan kisah seram yang pernah dialami oleh pelajar-pelajar asrama. Kalau ikutkan, saya sendiri pun pernah berada di asrama semasa saya form 5 dulu, masuk ke asrama untuk study, kerana untuk menghadapi sijil pengajian tinggi SPM. Dan saya pernah masuk di asrama dan telah keluar balik. Dan saya sendiri keluar tu bukan sebab kena gangguan atau apa-apa, cuma pernah dengar dan pernah histeria dekat asrama. Tapi bukan saya lah, kawan-kawan yang lain pernah alami. Sebenarnya benda-benda macam ni memang ada, memang kita tak boleh nafikan dalam. Cuma yang dapat lihat, dan yang tidak dapat lihat. So kita sebagai manusia ni, kita kena saling menghormati dan tidak sesuka hati mengkritik atau bercakap besar terhadap sesuatu benda yang tidak dapat kita lihat. Okay, video ni saya ingin nak berkongsi je. Kisahnya bermula pada first time saya masuk asrama. Okay, pada first time saya masuk asrama tu, memang saya rasa tak sedap badan. Memang sepertinya ada yang memerhati dari tingkat atas, cuma saya tak sure apa benda yang
Masa tu saya first time masuk asrama. Dan lepas tu saya quit disebabkan faktor-faktor lain. Okay, cerita first saya masuk asrama tu, masuk dengan keadaan yang agak terburu-buru sebab untuk menghadapi SPM lagi. Saya masuk ke asrama beserta kawan-kawan lain lah, sebab kami digalakkan lah tinggal di asrama untuk menghadapi SPM kerana kami akan diadakan kelas tambahan waktu malam dan kelas petang sampai pukul 5 macam tu, dan kami akan pergi ke kedai makan pula untuk makan. Ini waktu malam kami ada kelas tambahan malam, so kami digalakkan untuk tinggal di asrama. Okay, waktu first saya masuk tu, saya rasa macam ada benda yang memerhatikan saya, tak sure lah. Okay, bawah tingkat bawah ada 4 tingkat. So tingkat yang atas sekali memang tidak dipenghuni. So blok yang ada penghuni sehingga tingkat 3 tak silap, tingkat 3. Okay, saya masuk ke tingkat bawah, tingkat 2, dan tingkat atas tu ada lagi satu. So pengalaman ni first time lah saya alami masa di asrama. Masuk dan saya okey lah dengan kawan-kawan lain, dan ada yang dah lama dekat asrama tu dan banyak pengalaman dan banyak alami benda-benda yang pelik di asrama. Tapi saya first time masuk asrama, saya tak cerita lah dekat diorang apa yang saya alami semasa first time masuk tu. Dan setiap kali saya pergi ke tandas je macam ada benda sesuatu yang sedang memerhatikan, tapi tak sure lah benda tu, sebab saya sendiri pun tak pernah lihat. Dan kalau nak cerita benda ni, mungkin perasaan saya sendiri first time masuk asrama, dengan fikiran kita bercelaru. Pada suatu hari tu kami minta, dan saya di tingkat 2, dan kami semua minta untuk berada di bawah. Ada satu bilik store di situ ada di bawah tu ada satu bilik store yang kosong, dan diminta dengan PK1 minta untuk tukar bilik dan berada di tingkat bawah. Dan tingkat bawah tu tak pernah ada penghuni pun, sebab dia sebelum ni store, dan semasa saya masuk tu dekat depan bilik warden, dan kat situ kadang-kadang digunakan untuk minggu orientasi. Pegawai-pegawai orientasi akan tinggal di situ, cuma setiap minggu orientasi je mereka akan ada, dan kami minta untuk tinggal di bawah tu dan dipersetujui. Dan masuk dulu tu dengan keadaannya agak tidak kemasah, tidak teratur, dengan katilnya berselerak dan kami panas. Dan bilik tu pun kami juga buat solat hajat sebab bilik kosong kan, lama tak guna. Dan pada suatu malam tu, masa saya nak keluar, nak basuh baju, waktu tu dah tengah malam lah. Mungkin ada lagi beberapa orang yang tak tidur,
Dan saya bilik yang kat bawah tu dekat dengan bilik rap, bilik bacaan. Okay, masa nak basuh baju tu, keadaan semua lampu ditutup. Bila jam 12 malam, semua lampu akan dipadamkan, diminta untuk dipadamkan dan diminta untuk tidur. Mungkin ada beberapa orang lagi untuk tidur. Okay, nak dipendekkan cerita, masa saya keluar tu, pada malam tu memang saya dah rasa keluar je pintu tu macam ada sesuatu dari tingkat atas, dari tingkat 4 tu, macam ada sesuatu yang sedang memahati. Memang benda ni memang perasaan kita, dan ada beberapa orang yang pernah alami. Ya, memang saya tak nafikan kalau benda ni ada. Kalau nak ceritakan, ramai yang telah alami, dan ada yang setengah daripada kita diberikan kelebihan untuk dapat melihat. Jadi semua saya nak keluar tu, saya macam rasa ada sesuatu yang memerhatikan dengan pandangan tajam. Masa tu saya keluar untuk basuh baju sekolah. Di tingkat bawah tu ada satu bilik, satu tandas kat bawah tu. Memang keadaan gelap, tak nampak apa-apa. Cuma malam tu kini ada satu pandangan tajam melihat saya dengan berdiri, dan sebelahnya macam yang agak rendah sikit daripada di paras bahu. Kalau kita dapat bayangkan, susuk seorang yang tinggi dan susuk seorang yang rendah, paras bahu, dengan keadaan yang gelap, tak nampak apa-apa, gelap. Dan satu yang tinggi tu hawa-hawa putih. Sebab saya pun tak jelas sangat, saya tak pakai cermin mata sebab saya rabung. Tapi keadaan semua tempat dapat lihat, semua tempat gelap. Bagi dia orang yang pernah berada di tempat sama macam saya, mungkin mereka tahulah keadaan dia. Sebab bertentangan dengan tingkat tu ada tangga yang macam tangga yang ada ruang untuk lalu lintas kat situ. Okay, dia nampak situ ada susuk dua makhluk atau dua orang berada di situ. Saya tak sure, sedang memperhatikan tajam pada saya. Masa tu memang saya takut lah. Kawan-kawan yang lain pun dah tidur. Saya pun cuba kuatkan diri, sebab saya buat je macam tak ada apa-apa yang berlaku. Saya pergi terus ke tandas tu, basuh baju. Selepas hampir siap cuci kain tu, saya terdengar macam tiba-tiba ada bunyi orang buka air kat tandas di hujung. Saya basuh baju di sink depan ni, dan seterusnya tandas, 3 bilik tandas. Bilik bawah ni jarang juga digunakan. Agak sunyi lah masa tu. Kadang-kadang saya nak mandi pun naik tingkat atas, dan tingkat floor pertama
Floor kedua biasanya sebab kami berebut kan guys. Dan pada malam tu saya pergi kat floor bawah sekali. Memang masa tu memang keadaan sunyi sebab saya seorang je yang dalam tangga tu. Lepas tu hampir siap kedengaran pipe yang dia buka. Bila saya pergi check, tengok memang tak ada orang lah, pipe je, pipe terbuka air. Dan bila tutup, bila saya menoleh je situ nak pergi ambil pakaian saya dekat sink tu, tiba-tiba saya macam nampak satu susuk badan yang gelap di hujung sink yang dinding tu. Sebab sink yang saya basuh ni sink pertama, dan dia seterusnya ada beberapa sink lagi, sink 2, sink 3 dan sink 4 dekat situ. Dan di hujung sekali memang di situ memang gelap lah, sepertinya ada sesuatu susuk yang agak besar sedang berdiri di situ, agak gelap. Dan saya memang terkejut lah masa tu. Tapi saya cuba kuatkan diri, memang nak kata pemberani memang tak, memang penakut. Tapi dalam keadaan masa tu memang keadaan tak ada siapa-siapa, nak berteriak pun tak terkeluar. Faham lah, bila kita nampak sesuatu macam nak bercakap pun tak terkeluar. Dan saya cuba bacalah Al-Fatihah, baca ayat kursi. Dan saya pergi ambil baju je. Saya dengan mata saya kata mudah-mudahan tidak diganggu lah malam ni. Saya ambil je baju, terus cuci and keringkan pakai tangan sebab washing machine tak ada kat situ. Terus kering pakai tangan dan letak dalam bilik. Kemudian saya terus keluar bilik tu. Saya terus tak menoleh ke belakang sebab memang saya rasa benda tu terus ada je dekat pintu tandas tu, berdiri kat situ. Saya rasa dia memang ada kat situ. Dia tak follow saya masuk ke bilik, dan saya terus berjalan straight. Saya tak toleh ke belakang. Terus dia masuk bilik dan saya tutup pintu. Dan saya dengan keadaan pucat ni masa tu, saya tutup pintu dan saya pun bacalah Al-Fatihah, baca apa yang tahu, dan terus tidur. Dan baju pun saya tak jemur, letak je lepas kering tu, saya letak je dalam begi dan letak kat loker. Saya tak jemur dan saya terus tidur dengan keadaan takutnya, dengan berselimut. Mungkin setengah korang kata ini adalah cerita palsu, dan setengah daripada korang kata ini adalah benar sebab ada yang pernah alami. Ini adalah pengalaman. So kita tidak boleh nak menafikan apa yang benar ataupun yang palsu. Lepas daripada kejadian tu, pada pagi keesokan tu memang saya tak cerita apa-apa kat sesiapa pun. Saya tak cerita. Memang saya ni jenis pendiam sikit. Saya tak cerita apa-apa dekat orang yang berlaku. So saya dengan ikhtiar diri saya untuk terus bertahan sampailah habis peperiksaan SPM tu.
sebenarnya saya tak sempat untuk habiskan tinggal di situ sampai peperiksaan SPM habis. Peperiksaan tamat, saya dah keluar awal sebab ada beberapa kes yang saya keluar awal. Kemudian saya masuk balik sebab exam masa tu sampai hujung, dan masa tu musim bah, keadaan pun hujan. Saya terpaksa tinggal di sana dengan ikhtiar diri, terpaksa lah tinggal di sana untuk study apa patut. Dan pada suatu malam tu, kejadian yang hampir sama berlaku lagi sekali. Cuma kali ni pada tengah malam, sebab dah semua budak-budak dah balik, tinggal je yang form 5 untuk hadapi exam SPM. Tak ramai pun, tinggal beberapa orang je kat asrama tu. Dan tingkat atas sekali memang tak pernah dijejak orang. Dan dengan kata, bilik yang atas sekali tu dilarang keras untuk masuk, sesiapa pun tidak dibenarkan, dan kuartus guru sendiri pun tidak dibenarkan masuk. Di kuartus guru tu memang tak, sepanjang saya tahu, memang tak ada, hanya beberapa orang je guru yang ada di situ. Tapi kuantus tu agak banyak dan agak tinggi, banyak tingkat juga. Di situ pun dikatakan ada penghuni, cuma kita tak nampak, ada setengah je yang nampak. Pada malam tu terjadi juga kejadian sama, saya nak keluar, tapi kali ni saya tak pergi basuh baju sebab saya dah tahu dengan keadaan tengah malam macam tu. Masa tu saya nak keluar untuk pergi cari buku di bilik prep bersebelahan tu, kat bawah tu. Saya pergi cari untuk study exam lah pada malam tu. Pergi cari buku untuk study kimia, cari buku study kimia, keluar je malam tu. Bilik tu pun agak sunyi, tak jarang diguna oleh orang. Pada malam tu dah pukul 12 malam, memang kawan-kawan yang lain dah tidur. Saya seorang masuk bilik tu dengan keadaan gelap, dan bilik tu sendiri belakang dia adalah sawah, bertentangan dengan sawah padi belakang bilik tu. Bilik tu tingkap dia, pakai tingkap kaca tu yang lama. Ada satu tingkap tu terbuka pada malam tu. Saya tak ambil tahu sangat pasal tingkap tu. Saya just pergi cari buku kimia, and cari, terjumpalah buku kimia yang tebal tu. Ada yang dari tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang tebal tu jumpa. Dan bila saya nak balik je, nak tutup balik Swiss lampu tu, saya terpandang dekat tingkap tu, macamnya ada sesuatu yang sedang merhatikan saya. Memang ketika tu memang keadaan belakang tu memang sunyi, gelap, bertentangan pula dengan sawah, dengan jalan kat belakang tu memang kosong. Berdiri macam sesuatu yang sedang berdiri kat situ. Saya pun memang terkejut.
saya terjatuh tak pingsan masa tu, cuma terjatuh, nak baca ayat-ayat Quran dengan mulut tak keluar. Saya baca di hati, baca apa yang tahu, sambil tutup mata, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi dalam hati. Kalau nak gambarkan, selepas tu pun bangun dengan harapan benda tu dah tak ada. Saya pun terus tutup lampu dekat situ dan terus pergi ke bilik dekat je kat situ. Dan bilik kami pun ada tingkap kaca yang sama, cuma semua tertutup dengan lasing. Memang kami tak pernah buka bilik tu, hanya hujung minggu sekali saya akan buka langsa buat nak bagi udara masuk sikit. Saya terus masuk bilik dan buku pun saya tak sempat ambil, terjatuh kat situ. Saya terus tinggal kat situ. Keesokan hari ni saya letak balik di tempat asalnya. So dalam keadaan masa tu memang agak tak tahulah apa yang dia nak sebenarnya. Tengok bulu rumah, tak tahu apa yang dia nak. Mungkin saya sendiri masuk ke tempat tu tak bagi salam ke apa. Budak mereka dah lama kat situ, mungkin mereka dah lama kat situ, saya baru kat situ. Mungkin silap saya. So kalau nak gambarkan susuk yang ada kat situ yang memandang saya pada malam tu, dia macam pocong. Memang bentuk dia macam pocong, dan wajah dia saya tak nampak sangat, gelap, dan mata dia tu merah. Okay, mata dia merah. Dan itu je yang saya boleh gambarkan, sebab saya terkejut dengan keadaan masa tu. Saya terus tutup switch lampu dan berlari ke bilik dan terus tidur. Masa tu saya memang, pada malam tu memang saya tak tutup switch lampu bilik sampai keesokan pagi. Terus itulah adalah pengalaman saya semasa di asrama. Mungkin korang pernah alami dan setengah korang tak pernah alami. Itu bergantung pada korang sendiri pengalaman. Dan kalau korang ada pengalaman yang menarik semasa berada di asrama atau pernah berada di mana-mana, boleh sharekan di ruangan komen atau di PM saya sendiri komen. Dan insyaAllah kita akan berkongsi kisah ni sama-sama. Semoga kisah ni dapat jadi pedoman, dan mudah-mudahan kita sama-sama dijauhkan benda-benda yang tidak elok, benda yang kita tidak inginkan. Segalanya dari diri kita, kekuatan diri kita, bagaimana kita mampu menanganinya, itu adalah bergantung pada diri kita. Itu adalah sedikit sebanyak pengalaman yang pernah saya alami semasa berada di asrama. Itu saja video kali ini. Saya rasa tak dapat lagi untuk teruskan.